الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اهد قلبي وسدد لساني بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رضينا بالله ربا kami redha Allah Tuhan kami wa bil Islam dina kami redha Islam cara hidup kami wa bi Muhammadin rasula dan kami redha bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi dan rasul. Kita menggunakan andai umat ini hidup seperti Umar bin Al-Khattab. Kita sampai pada muka surat 94, tajuk beberapa perbezaan personality, perbezaan dari segi pendekatan dakwah dan iman dua orang yang terbaik di kalangan umat ini, iaitulah yang pertama Sayyiduna Abu Bakrin ibn Abi Quhafah radhiyallahu an, dan yang kedua Sayyiduna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Ini dua orang ni. Rupanya di kalangan sahabat ada pasangan-pasangan yang mereka berlumba-lumba untuk mendapatkan redha Allah Subhanahu Wa Taala secara bersungguh-sungguh di kalangan sahabat Nabi. Antara pasangan yang berlumba untuk membuat kebaikan, siapa yang nak dapat tempat lebih tinggi di sisi Allah, yang tu je niat daripada pasangan-pasangan ni. Ada perlumbaan di kalangan beberapa orang sahabat siapa yang lebih ke depan dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam perang Tabuk berlaku pada tahun 8. Satu-satunya perang yang paling ramai dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah perang Tabuk, iaitu perang Badar orang Islam 313, perang Uhud orang Islam 1000, kemudian tarik diri 300 tinggal 700. Uhud. Perang Tabuk ni tahun ke-8 Hijrah, orang Islam 30,000, sebab nak berperang dengan Rom, kuasa besar dunia ketika itu, yang Nabi hantar Sariyah perisik pi tengok. Memang mereka sedang buat persiapan, Rom sedang buat persiapan. Jarak daripada Madinah nak pergi ke Tabuk lebih kurang tak ingat, dalam 700 ataupun 600 km, 6 atau 700 km, 600 km ke atas, padang pasir. Perang Tabuk berlaku pada musim panas, bukan panas Malaysia, panas Arab. Panas Arab ni dia boleh mencecah 50 darjah Celsius. Kemuncak musim panas ketika itu berlaku perang Tabuk, dan buah-buah keluar waktu tu, buah keluar begitu banyak. Kemudian Nabi sendiri jadi panglima perang nombor 1, panglima 1 perang Tabuk, dan kemudian memerlukan belanja yang banyak. Kita boleh bayang macam ni, tentera 30,000 nak berjalan kaki 600 km ke Tabuk. Banyak mana makanan nak bawa? Kalau kita bawa 100 ekor lembu, 30,000 orang sekali makan berapa ekor lembu? Ni nak bagi kita faham perang. Seekor lembu
30,000 orang. Tak cukup. Jadi persiapan sangat dahsyat. Tu baru makanan, belum lagi kenderaan, belum lagi pakaian tentera, baju besi. Bukan pakai jubah. Dia ada baju besi. Siapa ada peluang pergi negara Arab, pergi dia punya museum, tengok baju besi. Ada sebahagiannya macam Syria terlampau banyak lah. Nah, saya pernah tengok di Syria baju besi pada yang digunakan pada zaman Rom. Sebelum pakai baju besi tu, dia akan pakai satu baju macam t-shirt dalam ni. T-shirt dalam tu dibuat daripada besi juga, kan? Tapi besi yang agak ringan. Dia selapis. Ada lubang tengah ni, buah macam tu, dia ada selapis je. Yang tu besi. Tapi bukan besi yang empat segi tu. Dia besi yang macam yang dia jalin-jalinkan besi tu. Okey, kemudian bila perlukan banyak 30,000 orang, maka kos untuk tampung keperluan tentera dan perang sangat tinggi. Maka Nabi pun sebut, man jahaza jaishal usrah falahul jannah. Siapa yang menyiapkan kelengkapan tentera usrah, tentera usrah ni tentera Tabuk, maka dia dapat syurga. Sahabat yang paling banyak menginfakkan harta dalam perang Tabuk ialah Uthman ibn Affan, menantu Nabi radhiyallahu an. Orang dulu sahabat Nabi jadi menantu Nabi, bukan dia paling banyak dapat projek, bukan dia yang paling tinggi jawatan yang diberikan oleh Perdana Menteri. Perdana Menteri ini Rasulullah lah. Tetapi Sayyidina Uthman ibn Affan menggunakan kedudukan dia tu untuk bila perang, dia yang paling banyak memberikan harta perniagaan dia. Sayyidina Uthman ni terkenal seorang peniaga, memang berniaga. Dia yang bagi banyak. Dia kata, wahai pesuruh Allah, aku siapkan untuk perang ni 200 ekor kenderaan yang lengkap dengan keperluan. 200 ekor unta syarat dengan keperluan. 100 ekor unta hari ni 700,000. 100 ekor 700,000 unta saja. Kalau unta letak atas tu pula pakaian. Lepas tu Nabi sebut lagi, mana lalat ni? Tak dapat saya tangkap. Kemudian Nabi sebut lagi, sesiapa yang melengkapkan tentera ini falahul jannah, dia dapat syurga. Uthman ibn Affan sebut lagi, wahai Rasulullah, aku akan tanggung 300 ekor beserta dengan kelengkapan. Subhanallah, sampai Nabi berhenti sebut 2 atau 3 kali Sayyidina Uthman tanggung. Kemudian itu satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi. Kemudian Sayyidina Umar, dia pun balik, semua sahabat pakat balik, pergi ambil harta di rumah masing-masing. Ambil harta di rumah masing-masing. Sirah ni bila kita tengok para sahabat, lagi kaya, lagi dermawan. Tapi orang hari ni kita kenal, lagi kaya, lagi dia takut nak bagi duit tunai. Dia takut. Kalau kita jumpa satu orang kaya yang tak takut memberikan duit di jalan Allah, maka yang tu 10% sahaja di kalangan orang kaya yang dermawan. Yang ni yang praktikal tau, yang kita lalu dalam hidup dan yang kita tengok. Subhanallah.
Sahabat radhiyallahu anhum lagi banyak duit. Kita tengok benda yang dia buat. Dalam perang Tabuk ni, Abu Bakar kata, hari ni al-yawma asbiqu Abu Bakrin in sabaqtuhu yawma. Waktu Nabi duk sebut siapa yang mempersiapkan tentera ni, Sayyidina Umar keluar daripada masjid. Dia kata, hari ni aku akan menandingi dan melepasi Abu Bakar. Hari ni dia kata. Sayyidina Umar pun balik, dia ambil harta dia. Abu Bakar pun balik, dia ambil. Semua sahabat balik. Tadi yang kita cerita Sayyidina Uthman Ibn Affan radhiyallahu anhu. Semua sahabat balik ke rumah masing-masing. Maka semua pakat buat mai. Semua pakat bawa harta. Semua pakat bawa harta. Sayyidina Umar pun pergi. Dia pun tak harta tunai di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pun letak, ya Rasulullah, ini yang aku infakkan untuk siap tentera ini, wahai pesuruh Allah. Hari ini tak ada perang lagi. Satu hari akan ada perang. Satu hari itu bukan satu hari yang lalu, satu hari yang akan datang. Zaman inilah akan ada peperangan. Ketika itu Allah akan menguji orang-orang yang Allah pinjamkan duit ini, yang Allah pinjamkan, yang Allah datangkan dalam genggaman mereka duit ini. Jadi bila Umar dia bawa mai, Nabi pun tanya, ma abqaita li ahlika ya Umar, apa yang kamu tinggal dekat ahli keluarga kamu? Sayyidina Umar pun kata, abqaitu li ahli nisfa mali, aku tinggal kepada mereka separuh harta aku. Duit tunai dia. Sayyidina Umar ni pun seorang yang agak kaya kan. Dia tinggalkan duit tunai dia separuh. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Sayyidina Umar dah berasa, masya-Allah, separuh tu paling tinggi lah. Waktu tu selama hidup dengan Rasulullah, itulah yang paling tinggi. Kalau 1 juta duit dia, 500,000, separuh pula. Separuh, tinggal separuh. Kemudian datang Abu Bakar radhiyallahu anhu, Ibn Abi Quhafah. Abu Bakar pun bawa mai kan, dia pun meletak depan Nabi. Nabi pun tanya, wahai Abu Bakar, apa yang kamu tinggal kepada ahli keluarga kamu? Bawa mai banyak. Sebab Nabi tengok banyak dia bawa mai. Kita ni kalau kita duduk dalam community, kita tahu dia ni lebih kurang berapa duit dia. Dia ni lebih kurang berapa. Dia ni pencen pensyarah 30 tahun. Kita tahu dia ni pencen sekian, dia ni peniaga sekian, dia ni apa, dia ni, kita tahulah duit dia, kemampuan dia ni takat-takat berapa tu kita tahu. Bila Abu Bakar ni peniaga, bukan dia bukan orang biasa kerja, dia peniaga besar. Bila dia bawa banyak tu, Nabi tanya, wahai Abu Bakar, apa yang kamu tinggal? Maka jawab Abu Bakar, abqaitu. Jawapan ini tak ada seorang pun orang kaya atas muka bumi hari ni yang boleh buat macam ni. Tak ada. Di kalangan umat Nabi Muhammad, hak 2 bilion ni seorang pun tak buat. Sebab apa? Sebab iman saya dan semua orang Islam hari ni yang lemah. Iman kita lemah. Kata Abu Bakar, abqaitu lahumullah wa rasulah. Aku tinggalkan kepada mereka Allah dan Rasulnya. Aku tinggalkan kepada mereka Allah dan Rasulnya. Maksudnya berapa ringgit yang dia tinggal dalam akaun? RM1. Kalau hari ni punya bahasa, setengah bank RM1, setengah bank 200 kan, setengah bank 30, ikutlah, ikut bank. Wahai Abu Bakar, apa yang kamu tinggal? Aku tinggalkan kepada mereka Allah dan Rasul. Kosong terus. Hak ni saya tak boleh buat. Kita semua tak mampu lakukan sebab iman dan kepercayaan kita kepada Allah.
Satgi nak bagi makan apa? Dia bila kita bagi ni, dalam bank ada 1,000, kita bagi 1,000, bukan dia jadi 10,000. Waktu tu kita sedekah dengan ikhlas, terus kita tengok, jadi 10,000. Bukan. Dalam bank kita 1,000, kita sedekah dengan ikhlas, Allah terima. Adakah waktu tu kita akan tengok jadi 10? Tak. Dia jadi kosong. Lepas tu kenapa para sahabat berani? Sebab dia tahu Allah berjanji Allah akan ganti duit tu satu hari, dunia dan akhirat. Mesti ganti. Kita tahu dah Allah akan ganti. Kita pun tahu. Hari ni yang dengar kuliah ni, semua orang tahu Allah akan ganti. Ya bna Adam anfiq unfiq alaik. Wahai anak Adam, sedekah, aku bagi balik pada kamu. Kita tahu Nabi sebut mana qasamalu 'abdin min sadaqah, takkan kurang duit satu orang itu bila dia bersedekah. Secara realiti memang kurang. Bagi duit ada 1,000, bagi 1,000 memang kosong. Tengok dalam bank memang tengok, pasal apa jadi kosong, tak jadi 10 pun. Tapi percaya dengan Allah bahawa benda tu akan diganti. Bila sahabat-sahabat bawa emas duit, semua sahabat bawa duit, bawa yang ni bawa emas lah waktu tu, emas, bawa perak, bawa apa ni, bawa, semua bawa. Nabi tanya, tinggal berapa kat ahli keluarga, tinggal tak kat ahli keluarga. Maksudnya kena tinggal kat ahli keluarga, kena tinggal. Abu Bakar, iman dia, sebab tu Nabi sebut iman Abu Bakar tidak dapat ditandingi oleh mana-mana ummah, walaupun di kalangan sahabat. Iman Abu Bakar tidak dapat ditandingi oleh mana-mana umat Nabi, termasuk sahabat. Sebab tu dalam perang Tabuk, bila Abu Bakar bawa mai, Nabi tanya, Nabi tengok banyak dia bawa mai, Nabi kata, apa dia yang kamu tinggal untuk ahli keluarga? Dia kata, abqaitu lahumullah wa rasulah. Aku tinggalkan kepada mereka Allah dan Rasul. Kan? Apa kata Sayyidina Umar? Sayyidina Umar duduk tepi itu. Dia kata, la asbiquhu ila syai'in abada. Tidak akan pernah aku menyaingi Abu Bakar dalam melakukan kebaikan selama-lamanya, kata Sayyidina Umar. Hadis ini riwayat Imam Tirmizi, dan hadis ini hasan. Dan kita ni bila Allah bagi harta, tuan muhasabah. Alhamdulillah ada di kalangan jutawan di Malaysia ni yang sangat dermawan, alhamdulillah, tetapi peratus mereka sangatlah sedikit. Kemudian peristiwa yang terakhir yang saya nak sebut pada pagi ni ialah, ni tajuk dalam bab ni, dalam buku ni, andai umat ini hidup seperti Umar bin Al-Khattab. Tuan-tuan yang tak ada lagi boleh tengok dalam, ada link diberikan untuk beli. Yang kedua ni, peristiwa ni ialah selepas Nabi wafat hari Isnin. Hari Isnin Nabi wafat. Tak mau cerita lah, dia jadi panjang. Suasana apa semua tu jadi panjang. Jenazah Nabi diuruskan oleh ahli keluarga yang terdekat. Diuruskan oleh Abbas, Sayyidina Ali, ini semua ahli keluarga Nabi yang dekat jenazah Nabi. Kemudian para sahabat yang lain bincang tentang pemerintahan. Bila Nabi dah wafat, tentang pemerintahan. Orang Ansar yang paling awal berbincang di Thaqifah Bani Sa'idah. Di mana Thaqifah ni, kalau siapa pergi Madinah, pergi dia punya muzium dia, tengok dia buat lakaran Madinah pada zaman Rasulullah. Dia tunjuk masjid macam mana Masjid An-Nabawi.
Masjid Nabawi 4 segi zaman Rasulullah kan, depan tu ada macam bumbung sikit, di belakang dia tak ada bumbung, dia tiang-tiang saja. Ada berapa pintu Masjid Nabawi zaman tu? Pintu untuk muslimat masuk, orang yang perempuan. Pintu sahabat masuk ada berapa? Pintu daripada hujrah Nabi, hujrah Aisyah. Dia akan tulis Saqifah Bani Sa'idah di mana. Baru kita nampak mengaji sirah. Jangan kira nak pergi berjalan Taif nak beli buah kan? Kira nak sewa van pergi Taif nak beli buah. Memanglah sedap. Taif ni macam Cameron Highland kan, dia tempat sejuk, tempat tinggi, ada cable car. Cerita pula dah. Okey, tak payah tu buang masa. Kemudian bila Rasulullah wafat, sahabat bincang. Zaman Arab dulu, ketua-ketua ni dia kabilah besar. Macam di Madinah ada 2 kabilah besar, 2 kabilah paling besar, Aus Khazraj. Aus Khazraj. Lepas tu Yahudi. Ada 2 saja kabilah paling besar. Ketua Aus Sa'd bin Mu'adz, ketua Khazraj Sa'd bin Ubadah. Sa'ad bukan Sa'id, Sa'ad. Sa'ad ibn Mu'az dan Sa'ad ibn Ubadah. Kemudian dia ada lagi lah yang kecil-kecil ni, orang kanan kepada Aus, orang-orang kanan kepada Khazraj. Jadi Aus dan Khazraj telah pun berhimpun dan mesyuarat di Saqifah Bani Sa'idah. Di Saqifah ni tempat mesyuarat. Mereka pun dah bincang hari kewafatan Rasulullah tu. Baguslah kan, maksudnya sahabat aware tentang pemerintahan ni, siapa nak pegang, siapa nak uruskan pentadbiran penting. Sebab ketika tu Islam sudah berkembang. Kemudian Aus dan Khazraj dalam tu tak ada muhajirin. Siapa mengaji sirah, sahabat ada 2 kumpulan yang paling besar. Bukan sebab ta'assub, tapi sahabat-sahabat yang mai daripada luar, muhajirin daripada Mekah. Sahabat di Madinah dinamakan Ansar. Ansar ada 2 kabilah, Aus dan Khazraj. Macam tu. Muhajirin ni banyaknya Quraisy. Bawah Quraisy tu ada Bani Adi, ada Bani Hashim, ada Bani banyak-banyak macam tu. Okay. Jadi waktu sahabat-sahabat Ansar mesyuarat, tak ada muhajirin. Orang main bagi tahu kat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Abdul Rahman ibn Auf, Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Ni semua sahabat yang top 5, tinggi, paling atas. Jadi bagi tahu siapa paling atas sekali, nombor 1, nombor 2. Yang paling kanan, menteri paling kanan waktu Nabi hidup, Abu Bakar dengan Sayyidina Umar. Yang Nabi sendiri pilih. Nabi sendiri selalu bawa Abu Bakar dan Umar. Nabi sendiri kalau ada benda-benda besar, Nabi akan panggil Abu Bakar dan Umar, 2 orang kan? Kalau benda-benda besar, nak buat keputusan besar, Nabi akan panggil Abu Bakar dan Umar. 2 orang ni semua kenal. Semua sahabat tahu kedudukan yang tinggi 2 orang ni di sisi Nabi. Iman hebat, kepimpinan hebat. Abu Bakar dan Umar sama. Kemudian orang mai bagi tahu, wahai Abu Bakar, wahai Umar, Ansar sedang bermesyuarat tentang pelantikan. Alangkah baiknya kalau ada kehadiran kamu. Sayyidina Abu Bakar pun dengar, Sayyidina Umar pun dengar, ya, kita akan hadir. Abu Bakar dan Umar pun pergi dengan beberapa orang lagi sahabat muhajirin yang besar. Kibarus sahabah minal muhajirin. Bila sampai di sana, duduk apa semua, bincang elok, kedatangan mereka disambut semua. Apa yang kamu cadangkan? Sayyidina Abu Bakar tanya. Kami cadangkan seorang pemerintah ketua dari kalangan kami dan seorang ketua dari kalangan Ansar. Maka Sayyidina Abu Bakar pun sebut, sesungguhnya kumpulan terawal yang berjuang bersama Rasulullah adalah muhajirin, kata Sayyidina Abu Bakar. Tengok nampak gaya tu macam nak jawatan. Abu Bakar kata, sesungguhnya orang yang paling awal menolong Rasulullah dan memahami dakwah ini adalah muhajirin. Sayyidina Abu Bakar pun cakap, dia cakap, dan sesungguhnya
yang akan memerintah adalah Muhajirin ketua dan Ansar sebagai penasihat. Maksudnya yang pegang jawatan eksekutif, Perdana Menteri ini ataupun Presiden mesti Muhajirin. Sebab apa Sayyidina Abu Bakar cakap macam tu? Yang tu tajuk kata kerja tu. Sebab apa? Kemudian Sayyidina Abu Bakar terus cakap, dan aku mencadangkan untuk dibai'ah sebagai pemerintah umat Islam, sebagai khalifah Rasulullah. Khalifah ni orang yang pegang jawatan selepas Rasulullah yang tertinggi. Aku mencadangkan untuk pegang jawatan ini selepas Rasulullah adalah Umar dan Abu Ubaidah ibn Jarrah. Dua orang. Abu Ubaidah memang hebatlah, sahabat yang hebat. Aminu hadhil ummah. Bila Abu Bakar kata aku mencadangkan untuk kita bai'ah Umar dan Abu Ubaidah ibn Jarrah, Umar membangun. Dia kata sebenarnya yang mesti memerintah adalah Muhajirin. Umar pun cakap kerana Muhajirin sekian mereka mesti yang tertinggi. Jawatan tertinggi mesti Muhajirin. Sebab apa? Sayyidina Umar pun cakap dan aku mencadangkan untuk Abu Bakar dibai'ah sebagai khalifah. Sayyidina Umar sebut satu nama aja. Ni yang kata kelebihan Sayyidina Umar ni. Dia sebut mesti yang tepat yang Sayyidina Umar lah radhiyallahu anhu. Aku mencadangkan Abu Bakar ibn Abi Quhafah kerana tidak ada yang di kalangan kamu yang dilantik oleh Rasulullah untuk menggantikan imam ketika Nabi masih hidup. Sayyidina Umar kata. Dan aku tanya kepada kamu, siapa yang dapat menyaingi kelebihan Abu Bakar? Sayyidina Umar tanya di kalangan Ansar. Maka Ansar ni bukan orang yang gila jawatan macam yang berlaku pada zaman hari ni yang kita boleh tengok. Ansar bukan begini. Bila Sayyidina Umar sebut macam tu, Sayyidina Ansar kata tidak ada seorang pun yang menyaingi kemuliaan dan kemampuan Abu Bakar. Dia pun jawab secara jujur. Zaman kita hari ni, saya yang paling layak. Tu hari ni. Ramai tak mengaku saya ni? Ramai. Dia ni kata saya, dia ni kata saya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kemudian bila Ansar kata tidak ada yang menyaingi Abu Bakar, kemudian Sayyidina Umar pun bentang lagi hujah dia. Kenapa mesti Abu Bakar? Dia pun bagi tahu. Rasulullah tak pernah lantik orang lain untuk jadi imam. Rasulullah tak pernah tolak aku untuk jadi imam, tak pernah tolak Abu Ubaidah jadi imam. Maksudnya yang menggantikan Rasulullah, yang menggantikan Rasulullah yang dimaksudkan oleh Nabi ialah Abu Bakar. Maka waktu tu tuan-tuan tak ada berlaku berebut, tak ada berlaku duduk bincang pula di belakang camp ni, bincang ni, kawan ni pakat kawan ni kan, bincang pula di belakang, kawan ni tikam kawan ni khianat kawan ni no? Tak ada, semua setuju atas timbangan iman. Bila dua orang sahabat ni bentang atas iman, sebab apa? Muhajirin yang menjadi ketua tertinggi, semua setuju dan kesemua ketika itu membai'ah Abu Bakar untuk menjadi khalifah. Begitulah rapatnya Sayyidina Umar dan Abu Bakar, begitulah bersamanya Abu Bakar dan Umar memimpin ummah ini sampailah saat yang genting ketika itu. Jadi sekadar itu dulu insya-Allah cerita muka surat 101 tu. Tuan-tuan boleh baca, kita akan sambung nanti insya-Allah pada muka surat 102. Qul qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.